Tapi apa pun kita akan lanjutkan ke dalam draft pick perlawanan yang kedua di antara pasukan SMG menentang RSGMY. Ya, dan untuk yang game yang kedua sekarang ini saya rasa akan ada perebutan akai untuk kedua-dua pasukan berkemungkinan besar. Tetapi sebelum itu Yif dan juga Tamus di ban keluar walaupun dua hero ini adalah dua hero yang dipilih oleh pasukan RSGMY di game yang pertama tadi. Mereka nak gunakan Karina. Kalau kita nampak dua band ini fokuskan kepada pemilihan ataupun mereka ingin menggunakan Karina. Tapi tak apa, kita akan saksikan untuk pasukan SMG di mana Julian dan juga Wan akan dikeluarkan terlebih dahulu. Dan pasukan RSGMY masih lagi ada Valentina untuk mereka keluarkan, di mana hero yang sangat berbisa kalau dilepaskan boleh sahaja meniru ultimate. Dan kalau saya pernah nampak di mana situasi Faramis tak level 4 lagi, dia dah ada cut altar. Oh? Sebab dia curi. Oh, Faramis pasukan lawan buat Roma. Extra, advance. Dia advance. Dia macam lagi berbahaya. Tapi terlebih dahulu terus dia bang. Evans dulu. Faramis, Oh. Faramis lagi ada Faramis tadi sekarang ni nampak belum lagi ban sebab satu lagi ban yang masih lagi berbaki untuk pasukan SMG. Banyak lagi hero yang boleh dibawa keluar kalau kita perhatikan dekat sini. Dan Faramis yang menjadi pilihan utama untuk pasukan SMG. Valentina juga tidak lepaskan. Dan untuk pasukan RSGMY mungkin sedikit kelainan. Mungkin bukan lagi jungler Roma, jungler tank boleh digunakan pakai. Mungkin satu keadaan yang berbeza. Akai juga terbuka luas untuk sekiranya pasukan RSGMY mahu gunakan. Begitu juga dengan Karina. Yep, Fanny juga masih terbuka sekarang ini dan juga Karina seperti yang Syamilo dan juga Mars katakan, Karina boleh dipilih tetapi mereka lebih mementingkan Beatrix untuk diberikan kepada pasukan RSGMY dan tak saya mungkin akan diberikan kepada Lawless untuk diletakkan di kawasan gold laner. Kita dah tengok tadi macam mana pencurian tower sangat-sangat mudah, hanya perlu ada orang di kawasan hadapan beliau. Okay, kita nampak yang di mana pasukan SGMY mereka punya plan adalah kita curi Beatrix yang digunakan oleh Sasa. Memang hero favourite dia. Terus saja dapatkan Beatrix. Dan untuk pasukan SMG, draft yang sama di mana kita nampak Digi dan juga Masha, tapi dibalas kembali dengan pemilihan Digi untuk pasukan RSGMY. Mereka juga mendapatkan Esmeralda, di mana ini merupakan counter kepada pasukan kepada Digi menggunakan shield. Jadi mereka dapatkan Esmeralda dan juga Digi, kurang satu counter. Tapi dalam masa yang sama kita nampak yang ini adalah seperti plan mereka, direct counter kepada Akai. Dan pasukan SMG kalau mereka nak fokus kepada, kalau mereka nak letak Akai ni dekat bahagian Roma ataupun ESP, sebab ESP macam dah ada Masha, jadi mereka boleh fokus Assassin bahagian. Ya, benar sekali. Assassin mungkin dapat digunakan pakai. Seperti apa yang kita perhatikan, banyak lagi Assassin yang terbuka. Belum ada yang dibawa keluar secara langsung di dalam ban phase untuk kedua-dua pasukan. Dan pick yang seterusnya untuk pasukan SMG kita perhatikan pada waktu ini mungkin Lilia sekali lagi akan digunakan pakai ataupun tidak. Sebab kalau kita perhatikan dalam game yang pertama, Hate menggunakan Lilia dengan cukup cemerlang sekali. Tetapi Lunox, wow, satu hero yang baik. Counter dan counter. Di mana Lunox bukanlah direct kata ataupun counter semula jadi, tetapi di mana adanya burst damage daripada Lunox ini dah kini juga ada di tangan beliau, mampu burst down sahaja Esmeralda itu. Kalau Esmeralda cuba untuk pergi ke kawasan belakang, cuba untuk menangkap backline daripada pasukan SMG, Lunox dah ada untuk standby untuk meleburkan nyawa Esmeralda ini dan juga Digi daripada tangan pasukan RSGMY. Dan sekarang ini masuk ke fasa banning. Kagura? Pasukan Kagura boleh di ban keluar. Karina. Jungler terlebih dahulu. Mereka akan keluarkan jungler untuk pasukan RSGMY, di mana Karina akan tidak akan diberikan kepada pasukan RSGMY. Jadi untuk pasukan RSG pula, kalau mereka nak fokus kepada pasukan SMG, apa lagi yang tak ambil? Marksman yang boleh dikeluarkan, Clean sepertinya hero yang baik, ataupun Brody yang boleh digunakan oleh pasukan SMG. Ya, tapi Popol dan Kupa yang telah dikeluarkan pada waktu ini untuk pasukan RSGMY tidak mahu diberikan, mahu memperkecilkan lagi hero pool yang ada pada seorang Sasa. Yang boleh dia digunakan sekarang ni adalah mungkin hero-hero yang disebutkan oleh Syamilo sebentar tadi. Ban yang terakhir untuk pasukan SMG ketika ini dipertanggungjawabkan ke atas Sasa. Kalau kita perhatikan, ada jungler masih lagi belum terpilih untuk pasukan RSGMY dan terus membawa keluar Lilia yang digunakan pakai oleh pasukan SMG untuk perlawanan pertama tadi. Satu ban yang baik kerana kalau kita lihat sekarang ini pasukan RSGMY masih lagi tiada mage ataupun support yang ada di kawasan tengah. Lilia adalah satu ban yang baik di mana burst damage yang dikeluarkan oleh Magic Shockwave dan ada juga nyawa yang kedua iaitu Black Shoes mampu untuk memberikan Lilia ini ketahanan di dalam pertempuran jika berlakunya sebarang teamfight di antara kedua-dua tim. Dan sekarang ini ban yang terakhir, adakah Link sekali lagi akan diberikan fokus, tidak ingin diberikan kepada pasukan SMG, tetapi kalau diorang ban Link, Kuza boleh pakai Link.
Tapi kalau diorang nak bagi link tu dekat SMG jadi bahaya juga. Oh, okay. ESP laner. Mereka akan keluarkan D-Rots. Sepertinya mereka menjangkakan yang Roma jungler Akai dan juga Roma Masha. Jadi mereka keluarkan D-Rots terlebih dahulu sebab mungkin ESP laner tak ambil lagi oleh pasukan SMG. Mereka pun bermain dengan selamat di mana mereka akan letakkan kunci kemenangan mereka kepada Esmeralda. Kalau Esmeralda free, mungkin pasukan LGMY mampu untuk mencipta satu peluang bagi mendapatkan game yang kedua. Tapi pasukan SMG dengan adanya Lunox, kena ingat kalau Lunox dapat snowball lagi awal, Lunox lagi berbahaya. Ya, betul. Dengan sama dah macam perlawanan yang pertama tadi, tapi Grok diambil oleh pasukan SMG sebagai saya percaya satu Roma. Di sini di bahagian tengah akan diguna pakai oleh Nua, dan Roma Grok juga adalah satu perkara yang sangat annoying. Sebenarnya dia counter kepada Digi juga tau, sebab dia bila buka Power of Nature dia ada immunity, dapat untuk immune daripada reverse time yang dikeluarkan oleh Digi. Sebenarnya dapat memancing segala skill set yang ada dan dapat untuk membuka ruang ataupun memberikan crowd control yang sangat besar menggunakan combo flicker dan juga power charge. Itu menyebabkan dia dapat untuk memberikan ruang kepada pasukan SMG memberikan damage secara berterusan. Benedetta dan juga Cecilion untuk pasukan RSGMY sebagai pick yang terakhir. Satu jaminan untuk fasa late game nanti Sicilian dengan adanya stack-stack yang boleh dikumpul pada fasa early game memberikan damage untuk mereka bawa ke fasa late game nanti, dan adanya Benedetta yang saya rasa pastilah kita lihat di mana Benedetta ini akan diletakkan sebagai jungler untuk pasukan RSGMY diberikan kepada Kuza mungkin untuk pergi ataupun clearkan minion wave dengan sangat-sangat cepat, farming dengan sangat-sangat cepat untuk mendapatkan objektif-objektif yang lain supaya pasukan beliau berada dalam keadaan selesa untuk orang kata melakukan rotasi terlebih dahulu, sebab mereka tak perlu nak jaga mid sangat, perlu buka saja ultimate daripada Benedetta dan tim SMG Cloud sekali lagi. Siapa nak stop Club? Itu saja soalan sekarang ni. Sisi kurang, tapi mereka ada Digi untuk gunakan time journey bagi melarikan diri. Tapi kalau time journey digunakan untuk melarikan diri, bukan kepada Akai, dia memudahkan Akai untuk masuk dalam team fight. Betul sekali, sebab kalau walaupun time journey digunakan pakai, tapi kelajuan daripada perjalanan Sasa tu ataupun dengan pasukan-pasukan RCMY selari, itu juga tak boleh nak lari daripada Blazing Duet. Tapi apa pun, kita akan masuk ke dalam perlawanan yang kedua. Satu mata lagi yang dicari oleh pasukan SMG ataupun RCMY berjaya untuk menyamakan kedudukan kali ini. Dan bagi mengheret ke perlawanan yang ketiga, sama-sama kita saksikan pasukan RCMY mencari kemenangan yang seterusnya ataupun SMG bakal untuk mendapatkan kemenangan yang penuh. Kita akan masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan bekas mantan juara kedua-duanya. Ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk sama-sama menyaksikan perlawanan di antara pasukan SMG menentang RSGMY. Dan ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn. Penonton di rumah dan juga penonton di Quail City Mall, jangan lupa untuk berikan sokongan kepada tim-tim kegemaran anda. Jaga mereka dengan kata-kata positif, dan juga untuk pasukan SMG, buat siapa yang terlepas mata pertama untuk mereka, dan pasukan RSG mereka perlu dapatkan mata penyamaan untuk bawa kita kepada mata penentuan ataupun game penentuan di game yang ketiga. Babysit meta akan dikeluarkan oleh pasukan RSGMY buat masa ini, di mana Hawk akan menemani Lolius terlebih dahulu untuk pastikan yang Sasa tak akan dapatkan free farming. Tapi Nua dan juga Head datang sekali memberikan tekanan kepada Hawk yang mungkin akan menjadi mangsa first blood, tapi masih lagi ada hayatnya untuk melarikan diri. Satu sahaja lempang power of nature daripada Nua, separuh nyawa Hawk diturunkan, dan datang pula damage daripada Lunox yang digunakan oleh pasukan SMG daripada oleh hit sebentar tadi, menyebabkan Hawk tak boleh nak buat apa. Tapi Nua flicker dikeluarkan. Nua flicker dikeluarkan dan menjadi mangsa first blood kepada Lolias ketika tadi, di mana flicker dibalas kembali dengan adanya flicker. Begitu juga dengan Sasa, terpaksa mengaktifkan sprint terus sahaja melarikan diri, di mana kalau kita nampak yang Kuza pantas untuk datang ke bawah memberikan bantuan, walau bagaimanapun gagal untuk mendapatkan sebarang objektif. Tapi itu adalah kemenangan kecil untuk pasukan RSGMY pada awal-awal minit permainan ini. First blood yang didapatkan oleh mereka, adakah sekali lagi akan adanya snowball effect yang didapatkan oleh pasukan SMG sekarang ini? Dan sekali lagi untuk kedua-dua pasukan jungler, mereka akan menggunakan Demon Slayer seperti game yang pertama sebentar tadi. Rotasi yang telah pun dilakukan oleh pasukan SMG sekarang ini telah pun bersedia menunggu kemunculan turtle yang telah pun datang. Turtle yang pertama sekarang ini dimulakan oleh Box, tetapi adanya Kuza di samping beliau.
Yep, dengan adanya turtle yang pertama akan ditarik oleh box ke arah tepi terlebih dahulu. Kuza dalam arah semak cuba untuk melarikan diri. Noah juga memberikan sedikit damage terlebih dahulu kepada Kuza, yang di mana Smooth akan menggunakan thunderclap kepada beliau, menghalang segala apa yang mereka ada untuk mengelakkan Kuza daripada mendekati objektif yang pertama didapatkan oleh pasukan SMG. Turtle yang pertama untuk mereka. Yep, satu turtle telah pun didapatkan, satu objektif telah pun ada di tangan mereka, walaupun first blood sebentar tadi dilepaskan ke tangan pasukan RSGMY. Tapi sekali lagi babysitting di kawasan bawah Brilliance telah pun dibuka untuk menyelamatkan diri sedikit daripada kedatangan HY yang tidak diundang di kawasan mid sebentar tadi. Dan sekarang ini lihat babysitting yang dilakukan oleh pasukan RSG ingin membiarkan Lolius mendapatkan farming beliau untuk mengelakkan Sasa yang menggunakan cloud mendapatkan item-item yang diperlukan untuk mengeluarkan damage yang tinggi. Dan di kawasan atas sekarang ini di antara Masha dan juga Esmeralda, tetapi perlu berhati-hati adanya box di situ. Satu heavy spin yang baik melekatkan HY ke arah dinding hit. Dengan adanya Chaos memberikan HY terus saja terkorban. Kuza yang weight sangat rendah, dia perlu melarikan diri terlebih dahulu. Dan ketika ini pasukan SMG mendapatkan kill pertama mereka. Hot Lolius kat bahagian bawah, begitu juga Noah dan juga Sasa yang akan menemani gold laner mereka masing-masing bagi mendapatkan farming. Tidak boleh ketinggalan jauh untuk gold laner masing-masing. Tidak ingin ketinggalan jauh sekarang ini, tetapi lihat saja Lolius sangat-sangat nakal menggunakan sniper beliau untuk mengambil sedikit demi sedikit tower, tetapi HY. Oh, satu burst yang besar dikeluarkan oleh Hit. Itu dia masih lagi belum ada item, atau boleh katakan belum item yang mencukupi untuk keluarkan damage yang besar. Tapi HY menerima sejumlah damage yang agak mengerikan. Kita nampak yang clock dari sini pun masih lagi belum disetkan. Tetapi burst yang menyebabkan HY terpaksa berundur terlebih dahulu. Smooth dekat bahagian atas akan ditekan oleh HY dengan adanya Falling Star Moon. Tapi Smooth mengambil langkah untuk pulang terlebih dahulu, bermain dengan lebih selamat. Kalau saya lihat sebentar tadi di mana Izanami telah pun menyiapkan Cloud of Destiny terlebih dahulu daripada Hit. Hit terlewat sedikit sahaja Cloud of Destiny yang dibeli oleh beliau, tetapi damage yang dikeluarkan oleh Hit adalah lebih tinggi kerana Izanami seperti yang kita dah bincangkan, semakin lama game ini berpanjangan, semakin besar damage yang akan dikeluarkan oleh Izanami. Tetapi Kuza berjaya untuk mencuri turtle yang kedua, di mana dia tersilap masuk kembali dan menjadi mangsa kepada box. Falling Star Moon telah pun digunakan untuk mencari Smooth dekat bahagian belakang, tapi tidak mencukupi. Dan pasukan SMG walaupun kehilangan turtle yang kedua, tetapi mereka berjaya untuk menumbangkan Kuza. Kuza yang terkorban sebentar sahaja tadi termasuk kembali ke dalam mulut buaya oleh pasukan SMG, terpaksa untuk mengorbankan diri beliau 2 berbalas 1, walaupun turtle yang kedua tadi berjaya untuk dicuri dengan membuka electro final blow sebentar tadi. Dan sekarang ini pertukaran lane telah pun dilakukan oleh pasukan RSGMY, menugaskan Lolius untuk mencuri tower di kawasan atas, di mana satu tower telah pun didapatkan di kawasan bawah oleh beliau dengan adanya babysitting yang dilakukan oleh Hawk. Tetapi Kuza seperti yang saya katakan sangat-sangat mudah untuk clearkan lane sahaja, dan boleh dikatakan salah satu assassin yang tidak perlu dijaga pada fasa early game maupun fasa late game nanti. Bahaya sebenarnya kalau kita perhatikan. Tangerine diguna pakai, Lolius Flicker diguna pakai juga. Hawk dalam keadaan yang cukup bahaya. Power of Nature tidak mengena, tapi memberikan peluang untuk menghancurkan satu turret. Ketika ini Kuza ke belakang, Hit menggunakan satu ultimate-nya, tetapi Kuza masih lagi berdiri teguh di bahagian belakang. Kuza mendapatkan headbox juga, akan gugur dalam permainan ketika ini. 2 kematian telah didapatkan oleh RSGMY. 2 kematian yang penting untuk pasukan RSGMY, di mana mereka menjatuhkan box dan juga Hit di dalam permainan, meninggalkan Noah untuk melakukan pertahanan dekat bahagian tengah. Tapi datangnya Chua di berarah belakang menggunakan Falling Star Moon, memudahkan pasukan RSGMY untuk mengunci turret mereka di bahagian tengah, dan Smooth mengambil langkah untuk bermain dengan lebih licik, mendapatkan turret dekat bahagian bawah. Satu demi satu turret dijatuhkan daripada kedua-dua pasukan sekarang ini. 3 berbalas 1, di mana turtle yang ketiga telah pun muncul di kawasan atas. Lihat saja perbezaan gol untuk kedua-dua pasukan. 2000 berpihak di tangan pasukan RSG,
Gold ranking sangat-sangat kaya sekarang ini. Lawless 5,600 damage ataupun gold yang ada di tangan beliau. Electro Final Blow sebentar tadi menghalang Smooth untuk masuk, untuk mencuri turtle yang telah pun didapatkan oleh Kuza. Dan ini adalah turtle yang kedua untuk mereka menjauhkan lagi jarak gol lead mereka daripada pasukan SMG. Dalam masa yang sama mereka mengecilkan ruang farming kepada Sasa yang menyebabkan dia terpaksa berundur terlebih dahulu dan bermain dengan lebih selamat untuk mencari farming beliau. Ya, benar sekali. Dan untuk itemization di antara kedua-dua pasukan, di mana Esmeralda kalau kita perhatikan baru menyiapkan 2 item Enchanted Talisman bersama dengan Oracle, akan menambahkan sedikit shield dan juga mana untuk beliau sustain di dalam team fight. Tapi pasukan RC White perlu lakukan sesuatu yang lebih. Kalau kita perhatikan, Izanami baru saja menyiapkan Cloud of Destiny, masih lagi diperlukan oleh beliau. Begitu juga dengan Beatrix. Tetapi Beatrix sekarang ni dah siap Blade of Despair dan juga Blade Raw. Tembakan yang cukup berbisa hasil daripada babysitting yang telah dilakukan oleh Hawk terhadap beliau. Ya, tetapi lihat saja tadi Sasa hanya siapkan satu saja item, iaitu Demon Hunter Sword. Masih lagi tiada Golden Star, bermakna belum cukup damage yang boleh dikeluarkan oleh Sasa sekarang ini nak dibandingkan dengan Lawless yang telah pun menyiapkan Blade of Despair dan juga Malefic Raw. Jadi perlu lebih berhati-hati jika ingin berhadapan dengan Lawless ini. Lebih-lebih lagi dijaga dengan sangat rapi oleh pasukan beliau, terutamanya Hawk yang sentiasa memerhatikan pasukan beliau, memerhatikan Lawless di manakah kedudukan pemain ini. Ya, betul-betul. Tapi terlebih dahulu Kuza yang berjaya untuk mencuri purple buff tersebut. Kalau tak silap saya sebentar tadi, satu tindakan yang baik daripada pasukan RSGMY memperlahankan farming daripada pasukan Team SMG, dan Lord akan tiba dalam masa 10 saat. Adakah pasukan RSGMY akan terus saja mendapatkan Lord tersebut atau mereka akan pancing dan kemudian masuk ke dalam team fight bagi menghilangkan beberapa pemain pasukan SMG. Kalau kita nak lihat sekarang ini, Lord yang pertama telah pun muncul. Adanya pembukaan map sedikit daripada Smooth, tapi dia perlu berhati-hati. Hanya ada dia dan Noir sahaja. Berbanding dengan pasukan RSCMY ada 5 orang. Noir berada dalam keadaan bahaya. Oh, terus saja hilang dengan adanya bad impact sebentar tadi. Noir akan dikorbankan begitu sahaja. Box di arah lain. Begitu juga dengan Sasa. Ini peluang yang baik kepada pasukan RSGMY untuk mendapatkan Lord tersebut. Lawless akan membantu Kuza ketika ini, mana tim SMG seperti membiarkan sahaja pengambilan Lord yang pertama. Bukan Luminous Lord, tapi Lord ini mampu untuk digunakan oleh pasukan RSGMY untuk sekurang-kurangnya mendapatkan satu inhibitor turret. Walaupun normal Lord sahaja yang didapatkan oleh mereka, tetapi lihat satu turret di kawasan atas, tinggal inhibitor turret sahaja. Boleh saja dipaksa oleh pasukan RSG, tetapi sekarang ini Smooth cuba untuk mencari Lawless. Noir mampu untuk melarikan diri ataupun tidak dengan adanya bad face. Kuza akan mengejar tapi terlalu dalam dan Noir masih lagi terselamat. Box dah tahu ketika ini Hawk dah tiada time journey yang boleh digunakan. Di setup perlu lebih baik untuk mendapatkan target-target yang penting bagi sekurang-kurangnya menghalang Lord ini mendapatkan inhibitor turret yang pertama. Tetapi lihat saja kedudukan Box. Dia cuba untuk berada di kawasan hadapan untuk menangkap mana-mana daripada pasukan RSGMY, tetapi dia perlu berhati-hati. Adanya Lawless, adanya Izanami yang mampu berstankan sahaja walaupun mempunyai HP yang sangat-sangat tinggi. Lihat Lord telah pun ada di kawasan atas. Mereka cuba untuk memaksa mendapatkan turret, inhibitor turret di kawasan atas sekarang ini. Ya, mereka boleh melakukan perkara demikian dengan adanya Lord, tapi lihatlah bagaimana mereka lakukan pertahanan terlebih dahulu. Kuza dia akan keluar kembali dan satu inhibitor turret akan dapatkan oleh pasukan RSGMY. Mereka membalas kembali seperti apa yang mereka kena di game yang pertama, dengan satu Lord tersebut mampu untuk menumbangkan objektif yang penting, inhibitor turret pasukan lawan dan pasukan SMG. Map mereka akan menjadi kecil buat masa ini untuk keluar farming. Di minit ke-11 sekarang ini, kill hanya 4 berbalas 2, tidaklah begitu banyak kill untuk kedua-dua pasukan sekarang ini. Smooth sekali lagi cuba untuk mendapatkan Lawless Thunderclap yang tepat terkena, tetapi damage yang masih tidak mencukupi Electro Final Blow hanya untuk clearkan saja minion wave di kawasan bawah untuk memaksa pasukan SMG berada dalam keadaan defensif dengan sangat-sangat besar. Heavy spin yang dibuka, Noir
terkena tembakan. Oh, Satu tembakan yang baik, tapi masih lagi ada White Charles untuk melarikan diri terlebih dahulu. Kuza, dia tak takut, dia akan masuk kat dalam masa bila-bila masa saja dia boleh keluar kembali dalam medan pertarungan tersebut. Turret dekat bahagian bawah akan diberikan fokus oleh Kuza, tapi dengan adanya hit dan juga box, dia akan pulang terlebih dahulu. Jangan lakukan kesilapan kerana pada bila-bila masa pasukan tim SMG boleh menghukumnya. Tapi damage yang dikeluarkan oleh Izanami dengan 43,000 damage yang sangat-sangat besar, jauh meninggalkan Sasa dan juga hit dekat bahagian bawah. lihat saja ke-5 player daripada pasukan RSGMY mempunyai damage deal yang paling tinggi nak dibandingkan dengan pasukan SMG berada di 5 tangga terbawah. Perkara ini sangat-sangat berbahaya untuk pasukan SMG, Mars. Ya, benar sekali, sebab kalau kita perhatikan untuk RSGMY, mereka telah mendominasi lebih daripada pasukan SMG. Daripada sudut turret pun kita dapat lihatkan hanya 2 saja yang berjaya dijatuhkan oleh pasukan SMG ketika ini, dan peluang yang cukup cerah untuk mereka mendapatkan lot yang telah hidup, evolve lot bagi pasukan RSGMY. Mungkin ini akan menjadi masalah yang cukup besar sekiranya mereka mendapatkan, tapi sebelum itu Box melakukan heavy speed terlebih dahulu ke arah Hawk dan juga Izanami, tapi tiada follow up. Box akan ditumbangkan begitu saja. HYSY di arah belakang cuba untuk mencari hit terlebih dahulu, di mana Purify telah pun diaktifkan. HYSY akan ditumbangkan terlebih dahulu. Time Journey digunakan untuk mereka masuk kembali mengejar tim SMG, tapi mereka kata alright, HYSY telah pun dikorbankan, mereka akan pulang terlebih dahulu. Jangan lakukan mistake sekali lagi, dan kemungkinan besar mereka akan dapatkan lot ini. Dengan kejatuhan Box di tangan pasukan SMG, sekarang ini tiadanya retribution yang boleh dikenakan, tetapi perlu berhati-hati. Smooth ada cuba untuk mengganggu tetapi tidak dapat mencuri. Lolius yang akan dikejar dengan ada Balin duet dekat arah belakang. Tiada pun yang terkorban, tapi satu iaitu Kuza menjadi mangsanya. Di saat mereka dapatkan lot, mereka kehilangan satu. Ini adalah Luminous Lot yang dimana akan membantu pasukan RSGMY boleh sahaja menjatuhkan kesemua inhibitor turret, ataupun mereka boleh mendapatkan kristal sebenarnya, tapi damage yang besar dikeluarkan dan Sasa hampir mendapatkan turret dekat bahagian tengah. satu sahaja bullet, separuh HP daripada hit, terpaksa untuk recall sebentar sahaja. Tadi lihat saja itemization telah pun menyiapkan Hunter Strike. Adanya juga tambahan satu defense iaitu Wind of Nature. Jika berhadapan ataupun terkena blazing duet daripada Sasa, tekan saja Wind of Nature itu. At the same time, tembak sahaja Sasa. Kemungkinan besar Sasa yang akan terkorban sekarang ini. Dan itemization daripada Izanami telah pun menyiapkan Claw of Destiny. Adanya juga Lightning Truncheon. Ice Queen 1 ni sebenarnya item yang sangat-sangat nakal untuk Sicilian. Bukan saja ultimate beliau memberikan slowdown effect kepada pasukan SMG yang terkena sebarang skill ataupun damage daripada beliau. Mampu ataupun tidak pasukan tim SMG sebenarnya melakukan pertahanan. Box akan dicari, heavy speed telah melepaskan, tapi mega kill yang diberikan kepada Lolias. Satu tembakan sniper tepat ke arah Akai. HYSY masuk di bahagian dalam, Smooth mencari dekat bahagian belakang, Smooth menjadi mangsa seterusnya. Nua juga telah pun terkorban. Lolias mendapatkan Nua sebentar tadi dengan adanya Blazing Duet tidak mencukupi. Game kedua, pasukan RSGMY kembalikah dan mendapatkan mata penyamaan. Mata penyamaian yang dicari oleh pasukan RSGMY 1 berlawan dengan 1. Akhirnya nafas yang ketiga akan menentukan siapakah yang bakal untuk memenangi perlawanan kali ini. RSGMY masih lagi menyengat untuk perlawanan yang kedua. Pasukan RSGMY sekarang ini menarik nafas lega seketika, berjaya mendapatkan mata penyamaan dan meneruskan ke game yang ketiga nanti, game penentuan siapakah yang bakal mendapatkan kemenangan di game yang pertama hari yang kedua. Saya nampak Lafel. Bukan familiar face. Familiar face. Familiar face. Familiar face. Sebab saya lupa esok dia kerja kalau dia jerit-jerit macam tu. Takut hilang suara. Takut hilang suara. Tapi game yang kedua kita nampak yang pasukan RSGMY jauh lebih kemas. Kita ada bincangkan yang di mana kita nampak yang Sasa kalau tak dijaga ataupun sebenarnya tak ada siapa boleh stop Sasa. Tapi disebabkan Sasa tak dapatkan farming yang cukup, dan pasukan RSGMY mereka betul-betul kecilkan farming seorang gold laner untuk pasukan SMG, menyebabkan yang pasukan SMG nak keluar susah, dan Kuza memainkan peranan yang sangat-sangat baik, pancing banyak skill pasukan SMG. Jadi kita akan lihatkan kenapa Kuza dalam masa yang sama boleh sustain terlebih dahulu. Ya, dan kita perhatikan Kuza